Allah Allah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita, bertemu sekali lagi di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, dan juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dapat menunaikan salat, iaitu Ihya'ul Lail, menghidupkan pada malam-malamnya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidak akan rugi orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala layali wan nahari, pada setiap malam dan setiap siang, bukratan wa asila, dan pada waktu paginya iaitu awal pagi, dan juga ketika mana waktu petang ataupun malam. Maka alhamdulillah, malam ini kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Begitulah demikian orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala iaitu al-azan wal iqamah. Dan di antara syiar Allah Subhanahu wa taala adalah tilawatul Quran, pembacaan Al-Quran. Di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah salatul jamaah dan salatul jumu'ah. Salat berjemaah dan salat Jumaat. Di antara syiar Allah Subhanahu wa taala adalah al-qiblah. Kiblat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua melalui kekasihnya juga besar Nabi Muhammad SAW. Ini di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh ulama ataupun ahli tafsir daripada ayat zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala iaitu manasikul hajj, iaitu mendirikan ataupun menunaikan haji mengikut apa yang ditunjukkan oleh kekasihnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga di antara syiar Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan zakat. Itu di antara syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian ahli tafsir meletakkan syiar Allah Subhanahu wa taala banyak, tetapi yang fokus yang selalu disebutkan oleh kebanyakan ulama menyebut menyebut 5. Di antaranya iaitu al-qiblah. Sebab itu kalau kita lihat disebutkan dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meludah menghadap kiblat, maka nanti di hari akhirat kelak ia akan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mukanya bertumpuk-tumpuk. Kerana dia tidak memuliakan al-qiblah, kiblat yang kita menghadapnya. Subhanallah, daripada kecil kita dididik oleh ibu bapa kita supaya menghadap kiblat. Itu adalah al-qiblah, al-qiblatus salah. Al-qiblatus salah iaitu kita menghadap kepada kiblat, iaitu Masjidil Haram. Ainul Ka'bah adalah Masjidul Haram, di situ ada Ainul Ka'bah. Dan kebanyakan kita tidak mengetahui bahawasanya sebagaimana kita menghadapkan kepada hati kita sebelum badan kita, sebelum muka kita. Kita kata apa? Doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Di dalam ayat ini ataupun doa iftitah adalah satu miftah, pembukaan kepada salat. Tetapi pembukaan kepada permulaan salat adalah wuduk. Al-wudu' miftahu salah. Wuduk itu adalah pemula kepada mula nak salat. Maksudnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala untuk masuk kepada hadratul uluhiyah, maka Allah Subhanahu Taala menyuruh kita mengambil wuduk. La salata liman lam yatawadda. Tidak ada salat bagi orang yang tak ada wuduk. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ketika mana kita salat, kita menghadapkan diri kita dengan hati kita kepada Allah Subhanahu Taala. Wajjahtu wajhiya. Wajjahtu, aku menghadapkan hatiku sebelum wajahku. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Ini kalau nak nak lebih mendalam, baca kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali rahimallahu anhu. Imam Ghazali telah membuat sebuah kitab yang dinamakan Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab itu kebanyakannya sirul asrar, kebanyakannya rahsia-rahsia daripada ibadah. Kalau kita belajar fiqh, itu kita belajar tentang hukum hakam, syarat sah, wajib. Tetapi hendak mengetahui di sebalik ibadah tersebut, carilah kitab Al-Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali rahimallahu anhu. Sedangkan kalau kita lihat dalam sejarah, Imam Al-Ghazali adalah qadiul qudah, adalah ketua hakim negara. Itu tugasnya Imam Al-Ghazali sebelum dia menjadi ahli sufi. Sebab itu hari ini kalau ada orang yang cakap, buat apa kita nak jadi ahli sufi? Tak perlu. Kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali rahimallahu anhu asalnya seorang qadiul qudah. Mana qadiul qudah adalah ketua hakim-hakim. Segala hakim-hakim di bawah. Maknanya beliau adalah ketua hakim. Sehingga kan disebutkan bagaimana ketika mana Imam Al-Ghazali sebelum dia menjadi Al-Ghazali yang sufi ni, sebelum dia itu qadi. Kalau ia berjalan dekat kota Basrah itu, dia pakai jubah, belakangnya macam boleh dipegang belakang, sampai 8 orang pegang. Ini menunjukkan menunjuknya kehebatan dan kehaibahan. Tapi ini dalam bentuk jawatan ataupun kedudukan ataupun kuasa ataupun pangkat. Ada manusia bangga dengan pangkat dan kuasa, maka di jalan pun mendabik dada. Itulah Imam Al-Ghazali pada asalnya. Ketika mana dia berjalan, orang semua tahu, oh ini imam. Yauminal ayyam, satu hari ketika mana beliau hendak salat, mengimamkan kepada adiknya. Adiknya Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Adiknya Ahmad bin Muhammad, itu adiknya. Ini orang Arab senang saja, Ahmad, Muhammad, 1, 2, atuk semua sama pun tak apa. Tapi kita kalau kat Malaysia ni nama sama susah dia. Abdurrahman bin Abdurrahman, susah ni. Nak cari ini bapaknya mana, atuknya mana. Tapi orang Arab dia biasa. Ini istilah Hasan bin Hussein bin Hasan. Baik itu kalau kita lihat, kalau hari ini ada penjenamaan Syiah yang mengatakan ni, kita lihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein, maknanya anaknya ada namanya Omar, ada namanya Abu Bakar. Jadi kalau hari ini ada orang yang pentaksub kepada mana Hasan dan Hussein saja, kata tak ada Omar, tak ada Abu Bakar, kenapa anak kepada cucu kepada Hasan ada namanya Abu Bakar, ada namanya Omar? Maknanya kat sini, dan anak kepada Sayyidina Abu Bakar, mana cucu cicit Abu Bakar Omar, ada namanya Hasan, ada namanya Hussein. Maknanya di sini kaedah dipegang, ahlu sunnah wal jamaah adalah menyamaratakan as-sahabah dengan ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya ta'asub dengan ahli keluarga Nabi Muhammad lalu membuang sahabat Nabi SAW. Ada pula yang terlalu pegang kepada sahabat
maka ia mengatakan ahli keluarga Nabi dah tak ada. Zaman ni mana ada ahli keluarga Nabi? Ini semua pendustaan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ahli keluarga Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda, kullul ansabi munqati'un. Seluruh nasab ini terputus. Kecuali nasabi, kecuali keturunanku. Kecuali keturunanku daripada ipar duaiku. Dia panggil persemendaan. Dan keturunanku daripada susuan. Ini hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ketika mana Imam Al-Ghazali Ramadhanu menjadi imam, menjadi imam kepada adiknya, lalu Imam Al-Ghazali ini sebenarnya sedang mengarang kitab. Kitab apa? Kitab haid, darah wanita. Ini kalau orang belajar tentang kitab haid, belajar tentang haid ni ada berapa wajah? Ada berapa gambar? Ada berapa warna? Yang saya tahu merah, Ustaz. Tapi sebenarnya ada banyak. Ada warna coklat keruh, ada hitam pekat, ada warna merah, merah hati, ada warna merah keorenan. Maknanya itu nak tahu sama ada dia sampai kepada haid yang sebenar ataupun nifas ataupun istihadah. Ini semua kena tahu. Kita orang lelaki pun jangan kata itu orang perempuannya hal. Kalau kita ada anak perempuan, tiba-tiba dia datang kepada ayahnya tanya, takkan kita nak tak itu haid, rupa-rupanya sudah dia itu tak, itu hukumnya istihadah ataupun hukumnya nifas ataupun hukumnya wiladah, hukum talak. Ini semua kena tahu di dalam kitab ilmu fiqh. Tapi yang saya nak kaitkan iaitu apabila kita menghadap hadratul uluhiyah, iaitu kita hendak salat, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kepada kita syiar Allah Subhanahu Wa Taala, syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah yang kita kerjakan. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita dapat kerjakan setiap hari salat sunat tarawih. Kita dapat hidupkan salat berjemaah dan salat Jumaah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Tapi kalau boleh saya mengajak diri saya dan semua, janganlah tahap kita punya ilmu untuk ibadah tu sama je. Biarlah ada upgrade. Kalau hari ni orang sibuk kejar handphone, itu handphone dah berapa dia punya ni? Siri berapa? Model berapa? Ada orang sibuk dia tukar-tukar handphone. Tapi berapa ramai orang tukar keimanannya, tahap keimanannya. Menaikkan keimanannya. Adakah yang sama ataupun sudah berubah? Tahun ni lain, tahun depan lain, tahun akan datang lain, ataupun hanya sama saja. Sebab itu tahap keimanan inilah yang akan menjadi perbezaan di antara semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu juga. Tapi ilmu hanya sekadar ilmu saja pun tidak. Dia kena ilmu dan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Imam Al-Ghazali seorang qadiyul qudah. Makna qadiyul qudah ni maknanya dia kalau tanya bab fiqh nombor 1 lah. Nak tanya apa bab pun. Nak tanya apa bab. Sebab tu kita tengok hari ni, minta maaf saya cakap, ada para pendakwah, ada para alim, dia kalau bercakap tentang hukum tu. Tapi kalau kita tengok al-akhlak, kita tengok peribadi, sifatnya, kita akan kata macam tak belajar adab ya. Walaupun tahu hukum hakam, keluar dalil, keluar hujah tapi dia seakan-akan tidak faham apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ini cerita Imam Al-Ghazali ambil panduan. Macam mana beliau menjadi Ghazali yang kedua. Imam Al-Ghazali yang pertama qadi. Ketika mana dia menjadi imam kepada adiknya di dalam rumah. Jadi imam kepada adiknya. Tengah semayang, ibunya belakang. Ini ibu bukan sebarang ibu. Ibu pun menuntut ilmu. Sebab tu ibu memandang, ibu dia rasa ada something macam tak kena. Dia tengok ibadah anaknya 2 orang tadi, seorang abang, seorang adik. Lalu bila habis semayang, maknya pun siapa anaknya, yang adiknya. Siapa adiknya? Kata, kamu tadi semayang dengan abang? Lepas tu rupa-rupanya Imam Al-Ghazali ada di belakang, ada di sebalik. Dia nak dengar perbualan adiknya dengan ibunya. Tak ada mah. Saya tak dapat nak semayang dengan abang. Kenapa?
Sebab belakang abang penuh dengan darah. Penuh dengan darah. Imam Al-Ghazali bila dengar saja dia tersentak. Dia kata, macam mana adik aku boleh nampak darah yang ada di belakang? Ini namanya ilmu yang bukan ilmu zahir tapi ilmu batin. Sebab itu dalam hidup kita hari ini kadang-kadang kita nampak yang zahir saja. Kita nampak orang naik kereta besar, kata buat, oh ini mesti orang ni kaya ni. Rupa-rupanya dia itu driver kereta tu. Berapa ramai orang tengok, wah rumahnya hebat besar. Rupa-rupanya dia itu dikejar hutang keliling pinggang. Sebab orang memandang pada yang zahir. Ketika Imam Al-Ghazali dengar, dia panggil adik dia balik. Dia panggil adik dia. Dik, kau cakap apa dengan mak? Cakap apa dengan ibu? Tak ada apa, tak ada apa. Dia nak jaga hati abang dia tadi. Apa kamu cakap? Apa dia bang? Kamu ada cakap sesuatu dengan ibu? Tak ada. Tak, jangan tipu. Aku dengar. Dia kata, minta maaf bang. Tadi saya tak dapat semayang dengan abang, saya niat mufarakah. Saya niat mufarakah. Tapi mak nampak, oh ini bukan sebarang ibu ini, bukan sebarang wanita. Dia kata, apa, kenapa? Sebab saya nampak abang punya belakang darah, penuh dengan darah. Ini nak dipanggilkan walaupun pada hukum zahir, mungkin tak ada darah tu. Darah tu tak ada, tapi tengah semayang nampak darah, dia jatuh hukum. Sebab itu imam adiknya kata, nampak darah. Lepas tu dia pun kata, astaghfirullahalazim. Dia pun istighfar kepada Allah SWT. Imam Al-Ghazali istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah. Lalu adiknya pun pandang dia balik. Wahai adik, kau belajar dengan siapa? Katanya, guru kau siapa? Saya taklah mahir macam abang qadi, abang hakim negara. Saya ni belajar dengan orang dekat pasar je. Guru Imam Al-Ghazali. Sebelum Imam Al-Ghazali jadi Imam Al-Ghazali, itu gurunya diambil guru adik dia. Hanya pemotong ikan dekat pasar. Ini bukan ini nak ceritakan ini ilmu ahlillah. Allah SWT kalau bukakan ilmu tak kira siapa pun. Bukan sekadar kena perlu segulung ijazah, mungkin pergi, hatta mungkin belajar kat Malaysia boleh jadi wali min awliyaillah. Bukan sekadar mesti pergi Mesir, mesti pergi Jordan, mesti pergi Yaman. Tidak. Bukan diukur dengan ilmu tapi diukur dengan amal, diukur dengan perasaan. Ketika adiknya kata, abang tak payahlah bang, saya adik, kau kena cerita dengan aku, mana kau dapat guru kau ni? Macam mana Allah SWT boleh nampakkan kamu apa yang ada pada hatiku? Adiknya kata, saya tak tahu bang. Kamu tahu tak? Aku sekarang ni sedang nak mengarang sebuah buku, sebuah kitab Al-Mawsu'ah tentang hukum hakam darah wanita. Dalam solat tadi, aku asyik fikir darah wanita. Dalam solat tadi, fikir darah, akhirnya Allah tunjukkan darah tu kat belakang badan. Itu orang sufi. Orang ahlillah, orang yang dekat dengan Allah SWT. Sebab tu dulu saya gantikan sahabat saya Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Masa tu dekat TV3 Al-Kuliah. Saya sebut satu perkataan yang orang dah lama tak sebut. Jarang kita dengar. Mungkin orang depan saya yang tua-tua, yang lama-lama biasa dengar. Ilmu kasyaf. Pernah dengar? Tapi berapa ramai ustaz sebut kasyaf? Berapa ramai orang TV sebut kasyaf? Hilang. Berapa ramai orang kata sufi? Berapa ramai orang kata tasawuf? Sebab apa? Sebab inilah dia yang masalah kita hari ini, kerana terlalu meletakkan hukum hakam. Hukum hakam. Orang ni buat tak ada dalil. Orang ni buat tak sah. Orang ni buat tak betul. Ini tak ada, Nabi tak pernah buat. Ini masalah kita hari ini. Sibuk dengan mengatakan begini, tapi kita tak sedar sensitif hati seorang insan. Kita telah mengecilkan hatinya atau merendahkan hatinya. Sebab itu disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, barang siapa mengecilkan hati seorang saudaranya Islam,
saudaranya Islam, seakan-akan dia memecahkan Kaabah 70 kali. Ini dalam ilmu sufi. Ini dalam ilmu Imamul Ghazali ada. Tapi kalau sibuk dengan ilmu hukum hakam, tak sudah kita bergaduh. Tak sudah. Ini ada dalil, tak ada dalil. Ni wirid lepas mayang Nabi buat, tak buat. Ini kunut, ada, tak ada. Sampai dekat satu tempat, dekat Selangor sana, kunut. Dia tak nak baca kunut dekat satu kawasan. Last kali Jais masuk. Sebab tak nak baca kunut. Masalah kunut ni adalah khilaf. Tapi mazhab Syafi'i membawakan kunut. Kunut adalah di antara kesempurnaan as-salah. Salatul subuh. Salat subuh. Siapa yang tak baca kunut, maknanya dia telah kurang daripada kesempurnaan solat subuh. Walaupun ialah memanglah kita kat Mekah sana, dikatakan sana Hambali, Maliki, kita Syafi'i. Lepas tu kita baca kunut. Kenapa kita baca kunut 15 Ramadan sampai hujung? Itu Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan disunatkan kita membaca kunut pada hujung pertengahan 15 malam 16 sampai ke akhir. Jadi sebab itu kasyaf. Ini ilmu kasyaf Imamul Ghazali tak dapat. Sebab dia sibuk dengan hukum hakam, sembahyang pun teringat benda lain. Teringat apa yang dia buat dalam buku headnya, akhirnya Allah tunjukkan belakang dia semua darah. Dia pun tersedar daripada lamunan. Dia kata, apa aku selama ni? Banyak ilmu, tapi rupanya ilmu aku ini zahir saja. Akhirnya dia pun cakap dengan adik, "Dek, kau kena tunjukkan aku siapa gurumu." Kata abang, "Tak payahlah bang. Abang punya tempat dekat mahkamah. Saya punya tempat dekat pasar." Dia kata, "Dek, kau tunjukkan aku kat mana pasar tu. Mana, siapa dia?" Tak payahlah. Saya cakap abang masuk dalam pasar tu. Kat mana? Abang kalau jalan-jalan, abang tengok ada orang jual potong ikan, siang ikan. Itulah guru saya. Tapi saya malu bang, abang tak perlulah belajar dengan dia. Abang belajar dah tinggi dengan segulung ijazah apa semua. Dia kata, "Tak, aku akan pergi." Dia pergi macam mana? Pergi dengan jubah besar tu. Tak pernah ada kodi masuk dekat pasar pakai baju macam tu. Masuk orang semua pandang, ini kodi masuk, kadi. Sebab tu kalau kita tengok ukuran, ada ulama dia tetap tinggikan rasa dia macam maknanya tak boleh. Hatta orang nak dekat dengan dia pun ini ada PA dia sebelah. Tapi kalau ada ulama yang tawaduk, dia boleh duduk sama dengan masyarakat. Dia boleh sama, boleh bantu apa saja buat. Ini kalau tak, sebab itu kita lihat zaman dulu pun ada ulama macam tu. Dia mesti kalau nak datang, orang semua kena register dengan dia. Kalau tak register, tak boleh jumpa dia. Ini ada ahlillah, ada orang ulama. Dia tak, itu sifat Rasulullah SAW. Siapa nak tengok ulama sifat Rasulullah, tengok begitu. Dia boleh duduk bersama. Hatta dia kata, "Ya Allah, himpunkan aku bersama orang miskin." Itu doa siapa tu? Doa Rasulullah SAW. Bukan maknanya saya kena duduk dengan orang yang berpangkat, orang jawatan, orang besar saja, saya duduk. Tapi kalau dengan orang awam, kau bukan tahap aku. Ini macam mana ini? Ilmu yang ditatang, ilmu yang diambil, ilmu yang dipegang, ilmu yang dipelajari. Sebab tu Imam Al-Ghazali terasa seakan-akan kena tamparan daripada adiknya. Dia kata masuk, orang semua pandang, ini qadi, ini ketua hakim, masuk. Dia pun masa tu dia tunjuk act lagi. Tetap rasa dia punya kadi hakim dia. Sampai dekat kedai potong daging, ikan tadi, siang ikan. Lepas tu dia pun pandang, "Tuan, saya nak belajar dengan tuan." Belajar? Ini potong ikan, nak berapa ikan? Dia kata, "Tak, saya nak belajar dengan tuan." "Belajar apa ni?" Dia kata, "Saya dengar kamu ini guru kepada adik saya. Ini. Oh, adik kamu. Saya kenal adik kamu. Macam ni ke guru?" Dia kata, "Macam ni ke guru, tak tahu apa-apa." Maknanya dia nampak lekeh. Dia lekehkan. Sekali, "Meh sini. Jom masuk dalam." Dia masuk dalam.
Dia masuk dalam, tiba-tiba dia kata, kamu nak cerita tentang hadrat uluhiyah ataupun hadrat nabawiyah? Oh, dengar macam itu baru dia, akhirnya dia kata, tuan, saya nak belajar. Ingat tak suratul Kahfi? Ingat suratul Kahfi? Dalam suratul Kahfi ada pengajaran yang Allah ajar kepada Nabi Allah Musa alaihissalam cari Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ini semua cerita-cerita ahli sufi. Ini cerita kalau orang faham secara zahir, nanti mereka apa pula Khidir pergi pecahkan kapal orang? Sebab tu Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Allah nak ajar Khidir supaya kamu tahu ada orang ilmunya lain. Dia bukan ilmu kamu, ilmu kitab. Dalil? Ada dalil? Hukum? Tak ada. Ada orang dia didik dengan hati. Dia didik dengan jiwa. Dia didik dengan perasaan. Sebab tu berapa ramai orang dulu, orang non-Muslim masuk Islam, kadang-kadang bukan dengan sebab cakap, tapi dengan sebab al-akhlak, dengan sebab senyum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-akhlak lebih banyak daripada bercakap. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Al-Ghazali akhirnya bila dengar macam tu, dia kata, boleh saya jadi murid? Tak payah. Masa tu cengih guru keluar. Bila anak murid iktiraf akan gurunya. Tapi kalau anak murid tak iktiraf gurunya buka kitab, anak murid tak buka kitab, gurunya mengajar, anak murid kat belakang berbual, ini belum sampai tahap. Sebab itu kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, disebutkan dalam kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan pohon tunggul. Tunggul yang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggul. Dan diriwayatkan kalau ada burung tu akan hinggap di atas kepala sahabat Nabi, dan burung tu takkan bergerak. Agaknya kalau kita belajar, burung naik atas kepala kita, dia terbang ke tak terbang? Subhanallah. Disebutkan dalam riwayat bagaimana dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya ada dedaunan turun, maka daun itu takkan jatuh ke tanah, tapi jatuh ke atas tubuh badan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita agaknya kalau tapi ini COVID ni COVID. Tapi kalau dalam majlis ilmu macam mana kita? Agak-agak macam mana? Itu macam orang tabligh. Dia kata rapat, betul tak? Jemaah tabligh. Tapi majlis dia je lah rapat-rapat. Kalau majlis orang lain tak ada pula dia rapat-rapat. Jadi maknanya kena sama. Kalau datang majlis ilmu begitu. Imamul Ghazali bila cakap dengan gurunya, dengan guru adiknya, saya nak belajar. Tak payahlah, kamu balik lah. Akhirnya Imamul Ghazali punya rasa rendah. Dia kata, tolong ajar saya. Baik, kamu balik. Tapi sekarang ni jubah kamu tanggalkan. Ni jubah ni, yang pakai jubah tu tanggalkan. Imamul Ghazali itu pakaian dia qadi, hakim, tanggal. Bila dia tanggal saja, keluar balik dengan tanggal, orang pandang dah pelik dah. Ni apa pasal kena sampuk apa, kena rasuk ke apa, kena tukar, dia balik. Tapi Imamul Ghazali masih rasa, baik, aku tanggalkan, dia balik. Imamul Ghazali kata, adik, saya dah jumpa guru kamu, aku nak belajar dengan dia. Jadi datang hari kedua, datang. Dia tengah potong. Okey, mari sini. Ambil ni ikan. Apa? Letak kat dalam kamu punya kum. Ini apa nama? Lengat pergelangan ni, letak masuk dalam. Balik. Masa balik orang semua kata, dah gila dah punya Imam Ghazali. Nak jatuhkan, biar kita rasa kita ini hamba Allah. Ini diajar oleh para sufi supaya kita tak rasa mendabik diri, mendabik dada, mengatakan saya je yang hebat, saya je yang betul. Maka inilah dia tarbiyah. Ini tarbiyah Rasulullah SAW. Ini tarbiyah ahli sufi. Bukan sibuk dengan mengatakan dalil tak ada dalil, hukum tak ada hukum, tapi akhirnya perasaan orang lain dia tak jaga. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan kita apabila semayang, kita datangkan dengan perasaan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi ajar kepada kita apabila kita hendak sampai menuju ke solat itu, rasakan diri kita ini tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu Taala. Bila kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kenapa kita takbir letak macam ini? Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin semua sebut. Maknanya selalu kita pegang macam ni. Apa kita pegang? Semua kita pegang. Kita nak barang pegang begini, kita nak sesuatu kita pegang sini. Tapi bila kita semayang, kita tolak semua. Allahu Akbar, maka yang menghadap kita semua hanya diri kita, tak ada yang lain. Tak ada pangkat, tak ada kuasa, tak ada jawatan, tak ada kebesaran, tak ada makhluk. Allah. Allahu Akbar. Sebab tu sahabat cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Imam Ali Zainal Abidin, Sahibus Sajjad, setiap malam disebutkan riwayat beliau sujud kepada Allah 1000 rakaat. Solat sunat 1000 rakaat. Kita hari ini 20 rakaat pun belum tentu lagi. Ini 1000 rakaat. Allah Subhanahu Taala campakkan kepada cucu cicit Nabi Baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, ketika mana disebutkan Sahibus Sajjad, beliau nak solat, wajah beliau berubah. Wajah beliau berubah. Ada pengikutnya, ada orang ikut, "Ya Imam, kenapa wajah kamu berubah?" Dia mengatakan, "Baina yaday man ana akum." Baina yaday man ana akum. Di hadapan siapa aku menghadap? Nak mendidik hati kita. Kita kalau berdepan raja macam mana? Dia ada protokol dia. Kita berdepan pemimpin, ada protokol dia. Tapi kita nak berdepan pemimpin segala pemimpin, pembesar kepada segala pembesar, raja kepada segala raja, Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita koreksi diri kita, muhasabah diri kita. InsyaAllah malam ni malam 27, kalau ditakdirkan Allah Subhanahu Taala malam ni malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita mendapatnya. Kalau malam ini malam Lailatul Qadar, solat sunat kita, solat sunat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada 1000 bulan, alf syahr, 1000 bulan. Dan kalau kita mendengar majlis ilmu ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bersedekah, hari ini siapa yang nak bersedekah, bersedekahlah, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa saja yang kita buat, bangun malam lebih baik daripada 1000 bulan. Buat semua apa yang ada daripada amalan-amalan yang baik-baik, amalan as-sufna soleh, buatlah. Jangan tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya menangguhkan majlis ilmu ini, saya ada bawa sebuah buku yang telah dicetak untuk pertubuhan kebajikan asatizah Malaysia. Ini adalah pertubuhan yang dihidupkan masa zaman Covid. Ustaz-ustaz, semua ustazah tak ada mengajar. Jadi kami tubuhkan satu persatuan. Nama dia Pertubuhan Kebajikan Asatizah Malaysia. Ini buku ni disebut Raya Hanya di Syurga. Jadi siapa yang boleh dapatkan ini, macam boleh letak juga di depan rumah. Nanti boleh duduk-duduk baca. Ini Tarbiyah Penyucian Rohani, Raya Hanya di Syurga. Yang mengarangnya, yang menulisnya Ustaz Muhammad Hasnil Abu Bakar. Tak tahulah, mungkin pernah datang ke masjid ni ke tidak. Dan kebanyakan asatizah di dalam ni lebih kurang dekat 200 orang, seluruh Malaysia. Sebab kita nak jaga, orang kata kita jaga kita. Jadi ustaz, asatizah kena jagalah asatizah punya kebajikan. Jadi siapa yang boleh bantu sambil membeli ini, memudahkan persatuan berjalan. Lebih kurang ini maharnya RM10 satu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. InsyaAllah malam ni mari sama-sama kita hidupkan malam ini dengan qiyamul lail. Tapi ingat, bagaimana kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ingat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga benarlah apa yang kita sebut, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Bukanlah aku di kalangan orang yang musyrik. Kemudian kita kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku,
dan ibadahku. Pelik tak? Sebenarnya iftitah ni lain. Sesungguhnya solatku, ibadahku. Maknanya Allah SWT telah ajar kepada Nabi Muhammad, solat berpisah dengan ibadah. Maknanya ini yang pertama. Ini yang pertama akan dihitung oleh Allah. Ini yang pertama yang akan dihisap oleh Allah. Kalau ini baik, maka ini yang akan baik. Tapi kalau ini saja baik, ini tak baik, belum tentu lagi. Sebab itu kita inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku dan mamati dan kematianku, wafatku semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah himpunkan sebagaimana Allah himpunkan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita bersama dengan ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak keluar daripada majlis pada malam ini, tidak keluar daripada salat berjemaah pada malam ini, melainkan Allah telah ampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan himpunkan kita bersama para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan penyakit dan Allah juga yang menyembuhkan penyakit. Mudah-mudahan wabak ini akan berakhir. Mudah-mudahan ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya al akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi sebelum saya akhirkan ini, saya adalah peniaga daging lembu segar. Nak raya ni, kalau ada sesiapa nak order dengan saya, boleh order, kita hantar ke rumah, delivery ke rumah. Siapa yang nak order daging, kalau daging lembu dan daging kambing, memang saya buat jualan. Saya sendiri bukan kartel, ini tempatan. Tempatan daripada Mekah, daripada Melaka sana. Daripada Melaka kita sembelih malam ni, kita bawa. InsyaAllah cadangnya lebih kurang 5 ekor sebelum hari raya ini akan datang, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang berkongsi ilmu dengan saya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.